Muhammad Aiman Hakim, Wakil Astro Awani Johor sudah pun bersedia langsung pada ketika ini. Aiman difahamkan berada di sebuah sekolah di Kota Tinggi, Johor. Tadi pukul 1, Aiman bersiaran mengatakan bahawa jambatan di Kota Tinggi itu tidak dapat dilepasi. Bagaimana keadaan banjir? Adakah air sudah mula surut? Dan apa cerita anak-anak yang mengambil SPM? 88 setidak-tidaknya terkandas tidak dapat mengambil SPM kerana banjir pada hari ini. Apa perkembangannya buat setakat ini, Aiman? Baik, terima kasih Zul. Seperti yang kita bincang dan berbualkan sebentar pagi tadi, yang mana saya memaklumkan bahawa saya terkandas di atas Jabatan Kota Tinggi yang maksud saya tak boleh melepasi kawasan jambatan tersebut kerana kawasan di hadapan itu sudah pun dinaiki air. Tapi alhamdulillah setakat 1 tengah hari tadi air sudah pun mula surut, dan walau bagaimanapun sebenarnya kalau kita kirakan secara, kalau saya katakan secara jujur lah, sebenarnya kenderaan tak boleh melalui kawasan itu. Tapi atas dasar kerana saya merupakan petugas media dan bergerak di hadapan kenderaan saya itu merupakan kenderaan 4x4 yang dipandu oleh anggota APM, menyebabkan saya dapat melalu di belakang kenderaan terbabit. Kiranya saya menumpang angin lah di belakang kenderaan terbabit yang membantu untuk memudahkan perjalanan saya menyeberangi kawasan yang dinaiki air tersebut, dan sepanjang perjalanan saya menyeberangi kawasan dinaiki air tersebut, sebenarnya kenderaan lain tak boleh lalu pun, sebab kalau nak diikutkan kenderaan saya sendiri pun airnya dah naik sampai ke hampir ke parat bawah pintu, dan kita bayangkan kenderaan rendah yang lain lah yang membolehkan yang tidak membenarkan mereka melalui kawasan tersebut kerana dinaiki air di kawasan bandar kota. Itu di kawasan bandar kota, dan ketika ini macam persoalan Zul tadi katakan, bagaimana keadaan murid-murid SPM, pelajar-pelajar SPM yang memiliki SPM pada ketika ini, dan di sinilah saya berada di SK Lakshman. Di belakang saya ini merupakan SK sebenarnya yang mana merupakan antara sekolah bencana banjir ini, dan kita juga sedang menantikan kunjungan Exco Pendidikan Johor dan saya difahamkan mungkin Menteri Besar Johor Dato' Nafis Ghazi juga akan mengunjung tiba ke kawasan persekolah ini, dan di situlah peluang yang saya akan utarakan soalan kepada individu ini, yang mana saya katakan mereka berhak untuk mengatakan pendapat mereka mengenai situasi kejadian banjir ini, adakah sedikit sebanyak menggugat pendidikan SPM ataupun tidak, dan kita masih lagi menanti jawapan daripada mereka ini, kerana saya fahamkan mereka inilah antara orang yang boleh dijadikan rujukan untuk input-input dalam berita kita, dan kita akan menanti jawapan mereka mengenai adakah SPM ini masih berjalan ataupun tidak. Tetapi berdasarkan temu bual yang saya jalankan bersama mangsa, mereka katakan bulan 3 banjir di Kota Tinggi sesuatu yang di luar kemungkinan, di luar jangkaan, sesuatu yang pelik berlaku, sebab kalau kita tahu berlaku biasanya hujung tahun banjir di Johor ni, tapi sekarang bulan 3 Zul. Ini suatu fenomena yang tidak dijangka, dan ini sedikit sebanyak menggugat kehidupan seharian penduduk yang tidak membuat persiapan menghadapi banjir ini, Zul. Okey, Aiman, mungkin Aiman ada menembual beberapa orang mangsa banjir sebentar tadi di Kota Tinggi. Kita dengarkan sedikit sebanyak apa yang Aiman katakan tadi, bahawa mereka mengatakan bahawa kalau banjir pada bulan Mac ini bukan sesuatu yang biasa, ini di luar jangka. Kita dengarkan dahulu apa mangsa banjir yang sempat Aiman temui sebentar tadi. So dalam jam 2 pagi tu masih kenderaan tu boleh berlalu. Tapi selepas jam pukul 3.30 tu air dah paras pinggang dah. So makna orang dah tak sempat nak pindah, nak kemas barang tu tak sempat, sebab masing-masing tengah tidur, ada yang dah pergi kerja. So family ada kat dekat rumah. So dalam 3.30 tu kita dah minta bantuan daripada PDRM, Majlis Daerah Kota Tinggi, lepas tu JPAM, bomba, semua dah turun. So mana dia dah turun dengan bawa dia punya peralatan dia, macam bot semua, dah lori, dan kita pergi rumah ke rumah dan bawa mangsa tu daripada rumah keluar, daripada ikut bumbung kita turunkan, sebab depan rumah dah paras pintu dah. So mana memang dah tak boleh turunkan ke bawah. So terpaksa gunakan daripada tingkap. So daripada tingkap kita dokong dia naik dalam lori bawa ke pusat pemindahan. Monsun sekarang, monsun tak menentu. Kita tak boleh jangka musim 7, bulan 11, bulan 12, 1. Tapi dia boleh berlaku dalam bulan 3. Luar jangkaan. Dulu dengan sekarang zaman berbeza. Jadi kita tak dapat nafi boleh hajak sama dengan SPM boleh berlaku banjir. Pada dugaan kerjaan bulan 3 bukan musim banjir.
Tapi luar jangkaan manusia. Kerana Allah SWT lebih apa takdir daripada dia. Kita punya teori, kita sangka bulan 11, bulan 12. Begitu juga Kementerian Pendidikan kan. Dia sangka kata bulan 11, 12. Dia khuatiri banjir. Dia buat bulan 3. Tapi berlaku juga. Jadi luar kemampuan manusia lah. Memang sebenarnya hujan ni kita tak jangka tahu. Macam satu hari daripada petang semalam hujannya berlarutan lebat. So masa tu saya dekat Johor lah. Dapat panggilan bagi tahu staf cakap kedai dah naik air. Oh, saya pun memang apa lagi terus ke sini tengok. Memang tak sempat lah tu kedai saya sekarang. Store dan naik air dengan kedai mainan. So memang tak dapat elakkan lah. Apa yang sempat saya selamatkan, saya selamatkan. Tapi banyak juga rakan-rakan niaga saya yang lain pun nasib yang sama lah. Rasa Kota Tinggi ni memang selalulah kerap sangat dinaiki air. Kita tak tahulah mungkin faktor bandar dia ada sungai yang besar kan. Okey, memang pengalaman tu tak cakaplah setiap tahun saya rasa memang kita orang dah standby lah, dah set dah memang tak hujung tahun musim tengkujuh macam inilah dia akan kena juga. Itu adalah temu bual terbaru yang Aiman rakamkan sekitar 1 jam yang lepas. Tapi Aiman, di sekolah itu masih lagi hujan rintik-rintik dan juga bagaimana keadaan cuaca di sana pada ketika ini. Dan di PPS contohnya, adakah kelengkapan semua masih lagi okey dan juga semuanya sudah tersedia untuk mereka? Baik, mestinya Zul, seperti yang terlihat dan terpampang di kaca TV skrin ini, memang keadaan di SK Laksamana Kota Tinggi ini keadaannya rintik-rintik, hujan renyai. Dan keadaan ini sebenarnya berlaku baru saja 30 minit yang lepas. Sebab kalau saya katakan selepas saya bergerak daripada kawasan bandar Kota Tinggi itu, cuacanya cerah. Dan setibanya saya di kawasan sekolah ini, keadaannya kembali mula hujan dan keadaan cuaca langit juga menunjukkan tanda-tanda untuk mendung dan berkemungkinan akan berlakunya hujan dalam masa terdekat. Dan itu merupakan sesuatu yang kita tak nak berlaku di daerah Kota Tinggi ini sebab kita mengharapkan cuaca cerah berlaku di pada masa-masa akan datang dan ini mungkin akan menyebabkan paras air di beberapa kawasan semakin menurun. Kerana kalau saya berbalik kepada keadaan di bandar Kota Tinggi tadi, cuacanya cerah tetapi airnya dah meningkat ke parah betis. Itu bayangkan kawasan di Kota Tinggi bandar. Kita bayangkan pula bagaimana keadaan di kawasan-kawasan pedalaman, di kawasan kampung pedalaman dan pesisir sungai juga. Mungkin di situasi ini lebih buruk. Jadi saya faham ramai di kalangan penduduk Kota Tinggi ini mengharapkan yang terbaik dan mereka juga mengharapkan agar cuaca lebih cerah di masa akan datang. Itu satu. Yang keduanya, kelengkapan di PPS. Saya juga nak menceritakan walaupun saya belum sempat meninjau untuk membuat tinjauan di Pusat Pembinaan Sementara di Kota Tinggi ini, tetapi berdasarkan laporan yang saya terima daripada rakan tugas saya yang juga pegawai media di bertugas di Johor, khususnya di Kota Tinggi ini, mereka memaklumkan bahawa keadaan di PPS Kota Tinggi setakat ini terkawal. Sama ada kelengkapan, makanan, tempat tinggal, semuanya disediakan. Kerana umum mengetahui PPS dah pun dikesan sebagai satu lokasi yang selamat didiami, selamat diduduki dan serba lengkap. Makanan, minuman, penjagaan semua dijaga rapi dan ini juga termasuk dengan penglibatan agensi-agensi yang mengawal selia kawasan tersebut, umpamanya APM, rela, polis dan sebagainya. Dan saya boleh katakan keadaan di sana alhamdulillah terkawal. Bagaimanapun kekhawatiran itu timbul apabila jumlah mangsa semakin meningkat dan memuatkan PPS itu sehingga berkemungkinan jumlah PPS itu akan bertambah. Tapi kita masih lagi mengharapkan yang terbaik di Kota Tinggi ini khususnya. Zul. Itu Aiman di Kota Tinggi, tapi kalau ada sebarang perkembangan di Segamat dan juga Keluang, dua daerah yang catat jumlah mangsa yang cukup tinggi. Kalau di Segamat tu 2071 mangsa ditempatkan di 23 PPS. Kalau di Keluang ada 1952 mangsa. Nampak itu lebih serius kalau banding di Kota Tinggi. Ada tak sebarang perkembangan kalau Aiman dapat kongsikan pada jam ini? Baik, seperti yang saya katakan tadi, di Johor Bahru ada 7 buah daerah yang terjejas banjir dan yang paling teruk mungkin di antaranya adalah Segamat dan juga Keluang. Yang mana kalau katakan Segamat dan banjir ini sesuatu yang sinonim setiap kali berlakunya musim tengkujuh dan setiap kali hujung tahun banjir. Segamat merupakan salah satu hotspot kawasan-kawasan banjir dan kita tahu selain Segamat, Keluang dan juga
Mersing juga antara 3 buah daerah yang berada di kawasan belah atas Johor ini kerap kali dilanda banjir. Dan nak tahu banjir tu berlaku bila, Zul, sebenarnya kita tengok dekat Segamat dulu. Bila Segamat dah mula banjir, kita tahu selepas ini kawasan daerah lain juga yang akan banjir. Dan itu mengenai banjir di Segamat. Dan saya boleh katakan perkembangan terkini di Segamat sama juga macam di daerah-daerah lain. Masih lagi mencatatkan jumlah angka mangsa yang meningkat dari semasa ke semasa. Tetapi berdasarkan ketika saya menghubungi rakan tugas saya yang berada di Segamat, mereka memaklumkan kepada saya walaupun cuaca di sana semakin terkawal, semakin reda dan juga semakin cerah, tetapi yang menjadi kekhawatiran mereka adalah fenomena air pasang besar dan juga penurunan air daripada kawasan tinggi ke kawasan yang lebih rendah. Jadi itu akan mengakibatkan jumlah mangsa semakin bertambah. Dan perkara itu sebenarnya berlaku bukan sahaja di Segamat, di Kluang juga, di Kota Tinggi juga begitu, kerana kita tahu air ini tidak semestinya di statik. Kalau statik tu kemungkinan akan berlaku banjir temenung. Tapi jikalau yang kita risau kalau dia bergerak ke bahagian bawah ini. Dan itu yang mengakibatkan mangsa banjir itu semakin bertambah. Tapi alhamdulillah setakat ini di Segamat, di Kluang, di Mersing keadaannya masih terkawal. Bagaimanapun jumlah mangsa masih meningkat dan polis, ATM, anggota Merin, semua yang terlibat, agensi yang terlibat sedang giat melaksanakan usaha-usaha menyelamat mangsa agar tak ada sesiapa pun yang terlibat cedera ataupun kehilangan nyawa pada edisi banjir pada kali ini. Dan itu jaminan mereka. Betul. Baik, terima kasih Aiman kerana memberikan perkembangan terkini. Khususnya Aiman kini berada di Kota Tinggi dan dijadualkan Exco Pendidikan Negeri akan turun. Mungkin juga bersama dengan Menteri Besar Johor. Perkembangan terkini dari masa ke masa akan kami bawakan. Terima kasih Aiman kerana membawakan visual dan juga gambaran terkini banjir di negeri Johor. Antara negeri yang paling teruk terjejas akibat banjir pada ketika ini.